informasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat. Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah SWT, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk, saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni memberi salam daripada solatnya, baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, daripada Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang maha berbahagia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-layla wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min adabin fi an-nar wa adabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bayangkan kehidupan masyarakat yang harmoni di mana kekayaan disalurkan kepada yang memerlukan bagi membantu meningkatkan status ekonomi mereka. Anda juga boleh memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan ke Sadaqah House Bank Islam. Sadaqah House merupakan sebuah platform sumbangan yang diuruskan oleh Bank Islam. Pihak entiti atau individu boleh menggunakan platform digital dan beberapa saluran yang disediakan bagi menyalurkan dana kepada pertubuhan bukan kerajaan yang menjadi rakan strategik Sadaqah House. Ia merupakan salah satu usaha bagi mewujudkan impak positif yang mampan kepada ekonomi dan komuniti. Dengan hasil sumbangan yang dikumpulkan, Sadaqah House Bank Islam memberi fokus dengan menjalankan projek-projek di bawah beberapa kategori. Kesihatan, membiayai perbelanjaan perubatan. Pendidikan, membiayai projek-projek pendidikan. Masyarakat, membiayai usaha peningkatan pendapatan isi rumah. Alam sekitar, membiayai usaha memelihara alam sekitar. Jadi, jika anda ingin menjadi sebahagian daripada usaha murni ini, salurkan sumbangan anda ke akaun rasmi Sadaqah House Bank Islam melalui pelbagai saluran sumbangan yang disediakan seperti pindahan dana, kad kredit AI, Bank Islam, tebus mata ganjaran True Reward atau pembayaran berjadual, imbas kod QR Snap and Pay. Melalui sumbangan anda, kita bersama dapat meningkatkan taraf kehidupan golongan yang memerlukan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Untuk maklumat lanjut, layari www.sadaqahhouse.com.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi Jim bersama Mona Jasman. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Oh, indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Allah, kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuku yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, hijrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati, insan ilahi.
jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Busu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaibusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-2011000520. Jom berwakaf. Saya Ami. Saya yatim piatu. Membesar tanpa ibu bapa memang menyulitkan saya. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh Sadaqah House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan ke dana anak yatim Sadaqah House di akaun Bank Islam 140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Sadaqah House. Kucing 93.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sudah Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama petang ini setiap hari Selasa, insya-Allah kita akan membawa untuk anda rancangan Islam Agamaku
secara langsung di YouTube IKIM Media, dan insya-Allah akan buka ruang dan peluang untuk pertanyaan anda. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah kita petang ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, Pengerusi Perkim Syawangan Datuk Peramai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz. Apa khabar Muna? Baik, alhamdulillah Ustaz. Seadanya insya-Allah. Dan untuk waktu ini mungkin kita nak ucapkan tahniah lagu baru keluar bersama kerjasama dengan IKIM dan penyampai IKIM, masya-Allah. Bukan saya nyanyi. Penyampai IKIM nyanyi. Itulah sepatutnya nanti lepas ni Ustaz Nianira pula. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk bersama petang ini bersama Ustaz Suhaimi, insya-Allah kita akan bincangkan tentang konsep ibadah dalam Islam. Dan bersama Ustaz untuk mukadimahnya, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang dikasihi Datin Mona Jasman selaku DJ yang tugas pada hari ini, seterusnya penerbit dan juga penonton-penonton pendengar yang berada di mana sahaja. Kemudian saya juga tujukan khas kepada saudara-saudara baru dan juga non-Muslim yang mungkin mendengar rancangan kita pada petang ini. Alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Islam Agamaku, dan saya pilih hari ini dengan tajuk konsep ibadah dalam Islam. Sebabnya supaya kita nak dedahkan kepada saudara baru kita dan juga mungkin kepada golongan non-Muslim mengenai konsep ibadah yang sebenar dalam Islam. Apa yang dimaksudkan ibadah? Kemudian nak ceritakan tentang indah dan syumulnya Islam, sempurnanya Islam, cantiknya Islam, dan juga kita nak mengajak supaya saudara baru utamanya menghayati dan mendalami syariat Islam dan aplikasi ibadah dalam Islam. Dan Islam ni agama yang sangat mudah plug and play kita katakan, ataupun benar diamalkan. Baik, seperti mana yang kita tahu bahawa agama Islam ni adalah agama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lengkap sempurna dengan segala peraturan dan undang-undang yang merangkumi kehidupan perseorangan, kekeluargaan, masyarakat dan juga kenegaraan. Maka itu semua terberangkum dalam Islam. Tidak ada yang lari ataupun yang keluar daripada Islam. Kemudian kita juga mengenali bahawa dalam Islam telah dipecahkan tiga komponen ataupun ilmu dalam Islam. Kita ada ilmu yang mengenal kepada Tuhan kita Allah SWT, disebut ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin, yang mengenalkan kita tahu dengan iman, beriman dan sebagainya. Kita ada sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian itulah yang kaitan dengan itu, yang menambahkan kepada iman, akidah, tauhid kita. Baik, kita juga ada ilmu ataupun cabang komponen dalam Islam yang disebut fiqh ataupun syariat ataupun disebut ibadah. Kita dah kenal Allah Ta'ala tadi, maka kita kena tahu dari sudut macam mana nak apply, nak melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang ini disebut sebagai secara mikronya ibadah ataupun syariat Islam. Bermula dengan perkara yang fardu, yang wajib seperti solat, yang lima rukun Islam itu, solat, zakat, puasa dan haji, kepada perkara-perkara yang kecil termasuk dengan berkaitan dengan kehidupan kita, perkahwinan, perniagaan, pendidikan, muamalah, kenegaraan, politik dan sebagainya, pemerintahan. Baik, kemudian kita juga ada satu lagi komponen yang kita faham dalam Islam disebut sebagai ilmu akhlak ataupun tasawuf. Yang ini yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, yang Nabi SAW juga tekankan kepada kita bagaimana nak menerapkan tentang akhlak-akhlak supaya menjadi cantik ataupun menyempurnakan keindahan Islam itu sendiri. Baik, dan kita Islam ni untuk kita maklumkan bahawa syariat Islam ni sangat lengkap. Sempurnanya Islam dengan ayat yang Allah turunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi nak suruh cerita ni Islam itu telah lengkap, merangkumi
Maksudnya dia tidaklah mengajar hanyalah untuk diri sendiri, tapi juga mengambil tahu urusan-urusan orang. Itu juga terangkum dalam ibadah, dan dia mendapat pahala untuk kita laksanakan. Dan segala aktiviti kita, untuk makluman semua, segala aktiviti kita termasuk kita berkeudara petang ni, kita bersukan, kita beriadah, kita bekerja juga adalah termasuk dalam Islam. Jadi kita nak faham maksud ibadah dalam Islam ni. Apa yang dimaksudkan ibadah? Secara definisinya adalah ibadah ni adalah pengabdian seorang hamba secara berterusan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pada sudut maksud iaitu tunduk dan patuh kepada Allah, manakala istilah pula bermaksud semua perkataan perbuatan yang zahir atau yang batin yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya hubungan kita, pengabdian kita ni tujuan diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah ni secara berterusannya segala aktiviti kita untuk menjurus kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi bahasa, dari segi istilahnya, semua benda yang kita buat ni Allah redha dalam kerangka Islam. Yang Allah redha ni istilah dalam Islam, dan apa yang kita lakukan ni termasuk dalam kategori apa, dalam kerangka Islam itu sendiri. Itulah dimaksudkan ibadah. Baik, secara keseluruhan ibadah ni adalah sepenuhnya pengabdian kita kepada Allah SWT dengan mengikut peraturan, melakukan suruhan, meninggalkan segala larangan yang telah dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada juga kita boleh define, iaitu mengabdikan ataupun mendefinisikan ibadah ni dengan ketundukan kepada Allah, dengan menjalankan ketaatan dan merendahkan diri kepada dengan kepasrahan. Itu juga pendapat para ulama. Baik, sikit lagi saya nak sebut pusingan yang pertama ni. Kita sedia maklum bagi orang Islam bahawa ibadah ni ada terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus ni adalah perintah yang wajib dilaksanakan, yang terkandung dalam rukun Islam. Dia tak boleh kita tambah-tambahlah benda yang telah difardukan ke atas kita. Manakala ibadah umum, perkara yang umum yang lain yang juga masuk dalam kita buat tu dapat pahala. Buat tu dapat pahala. Baik, yang ni kita akan huraikan lebih lanjut dalam pusingan yang kedua, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB YouTube IKIM Media, dan untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004, dan juga boleh tinggalkan YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, inspirasi informasi. Melapor di dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariatkan bukan berpunca daripada akidah yang salah, bukan berpunca daripada akidah yang rosak, tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri. Kerana dia bukan hasil daripada kefahaman yang salah, sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkapi ataupun bukan perkara yang bersangkut paut. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ibadah itu adalah hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang, dia tu kafir, bukan. Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sering kita terlepas pandang apa yang kita terlepas pandang, bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah
bagi orang yang telah menunaikan haji agar berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu, ya Allah. Walaupun mungkin dia pada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni Masya Allah kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata oh saya dah pergi 10 tahun, punya tahun ni tak ada kena-mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Kota Baru 89.8 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi PEKIM cawangan Datuk Keramat, dan masih mensyarahkan tentang konsep ibadah dalam Islam. Dan bersama Ustaz kita akan sambung kembali, dan untuk waktu ini bersama Ustaz, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Untuk pusingan yang kedua ni kita nak mengenali lebih lanjut yang dimaksudkan dengan ibadah. Tadi telah kita sepintas lalu mengetahui bahawa ibadah ni adalah semua aktiviti pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT secara berterusan. Maksudnya kita tunduk dan patuh dengan perintah Allah, dan dari sudut istilah pula ialah semua perkataan perbuatan yang zahir atau batin yang Allah suka daripada perbuatan kita. Jadi itulah dimaksudkan ibadah. Baik, kemudian kita juga mengetahui bahawa ibadah ini terbagi dulu. Dan sebab itu kita ni sangat syukur pada Allah SWT. Jadi orang Islam ni semua perbuatan baik insya-Allah akan termasuk dalam kategori ibadah. Maknanya bila ibadah ni dapat pahala. Baik, pertama sekali ibadah khusus. Ibadah khusus ni perintah yang wajib dilakukan yang terkandung dalam rukun Islam, seperti solat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan khusus yang lain, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan ibadah khusus ni bersifat taufiqiyah, iaitu dilaksanakan mengikut garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita tak boleh nak buat lebih, bukan buat lebih dari sudut apa, dari sudut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebagai contoh solat, Nabi mengajar kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat bersolat. Jadi sembahyang ni telah ditetapkan. Sembahyang maghrib 3 rakaat kita tak boleh buat 4 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat kita tak boleh buat 3 rakaat. Ini ibadah khusus. Ataupun dia boleh kaitkan dengan mana kita ni secara langsung yang kita lakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita baru namakan ibadah umum. Ibadah umum ni satu benda yang meluas, perkara atau amalan selain daripada ibadah khusus yang kita sebut di atas tadi, yang dilakukan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita buat boleh dan dapat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk seluruh perbuatan dalam kehidupan seharian. Baik, ulama menambahkan ibadah berapa jenis. Pertama, ibadah badaniah, iaitu tubuh badan, seperti sembahyang, bunuh orang, mana tubuh badan kita, jasmani kita. Yang kedua, ibadah maliyah. Maliyah maknanya ibadah yang bersifat harta, zakat, sedekah, derma dan lain-lain. Yang ketiga, ibadah yang disebut qalbiyah, yang sifatnya hati, seperti kita ni kena sangka baik, kita ikhlas, tidak asal dengki dan lain-lain. Itu juga jadi ibadah. Kemudian kalau itu ada orang tanya, kita buat sesuatu macam mana nak disebut sebagai ibadah? Dia ada ciri dia. Bukan, walaupun kita kata ibadah ni umum, ada ibadah umum meluas, tetapi masih lagi dalam kerangka yang ditetapkan. Pertama, ciri ibadah perhubungan manusia dengan Tuhan secara terus. Maksudnya kita buat ni, ini ciri dia. Allah tidak memerlukan perantara. Kalau kita buat ada perantara selain daripada Allah, maka tidak dinamakan ibadah. Jadi kita buat direct
ni peribadatan tidak terkongkong pada mana-mana tempat tertentu. Jadi mana-mana ibadah ni boleh dilakukan di mana-mana. Bukan hanya ibadah persepsi orang ibadah ni hanya di masjid. Tidak. Masjid tempat terbaik. Tapi di tempat lain pun boleh dilakukan ibadah. Baik. Kemudian ruang ibadah dalam Islam ni sangat luas. Ini ciri ibadah. Meliputi segala aktiviti kehidupan manusia. Bahkan hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri juga termasuk dalam ruang lingkup ibadah. Kemudian ada yang bertanya, macam mana Ustaz syarat untuk mendapat status ibadah? Kita buat satu nak jadikan tu sebagai ibadah. Baik, dia kena ada lima syarat. Pertama, amalan yang dikerjakan itu mestilah sesuai dengan hukum Islam, tidak bercanggah dan tidak bercanggah dengan hukum tersebut. Mesti ikut hukum Islam. Kalau dia keluar daripada hukum Islam, tiba-tiba tengok budaya agama lain, budaya tak apa lagi, agama lain, maka tidak termasuk dalam ibadah. Ya, ataupun nak buat satu benda tu ibadah umum sampai mengetepikan ibadah khusus pun terkeluar daripada ibadah sampai buat maksiat. Baik, maksudnya kalau selagi mana tidak melakukan maksiat ni apa, buat satu dapat dosa, maka dia masuk ibadah. Kemudian ibadah itu dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang buat baik dah, tolong orang, berjihad fisabilillah, apa lagi, belajar, menuntut ilmu, sebagainya, tetapi niat bukan kerana Allah, jadi tak masuk ibadah. Baik tu, kita mula-mula ni innamal a'malu binniyat. Tanamkan dengan niat apa? Kerana Allah SWT. Buat tu kerana Allah, ikut syariat Islam, jangan keluar daripada syariat Islam. Jadi buat kerana Allah SWT. Kemudian amalan tersebut mestilah yang ketiga, mestilah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab Nabi SAW menyebut Allah suka bila kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Dia bukan sambil lewa. Dia jadi fitnah pula pada kita. Macam dia berkahwin, contoh berkahwin tapi tak tunai tanggungjawab, mana ataupun tak bersungguh, tak tunai berikan nafkah dengan baik. Itu tak termasuk dalam kategori ibadah, bahkan menjadi satu dosa kepada dia. Berikan satu amanah tapi tak tunaikan amanah tersebut, mana itu jadi satu dosa kerana tidak buat dengan bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian dan kita pun dah sebut, ketika buat amalan tersebut, sepanjang amalan tersebut dilakukan mesti menurut hukum-hukum syarak. Dan telah ada batasnya, jangan melampau batas. Nabi sebut bahawa buat sesuatu, setiap sesuatu ni dialah pertengahan, jangan melebihi. Bahkan kita dalam ibadah khusus sekalipun, jangan kita melampau-lampau, maknanya lebih yang menyebabkan kesan pada tubuh badan kita rosak, sakit dan sebagainya. Ada orang pernah berpuasa tak nak berbuka, dia janji bila melihat amalan Nabi SAW. Ada orang sembahyang, dia tak mau tidur. Ada orang yang dia tidak mau berkahwin. Semua ini walaupun baik, tetapi dia melampau, maka Nabi melarang. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang pertengahan. Jadi sepanjang kita buat ini benda yang melampau, apatah lagi melanggar sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terlalu nak mengejar suatu ibadah sebut umum sehingga melanggar atau tidak meninggalkan, mencuaikan ibadah khusus. Sembahyang tak buat, kerana ada suatu sebab nak kerja, nak bekerja tu bagus, kerja tu satu kefarduan, kewajipan kita, tapi tak sembahyang, tak boleh lah. Jadi tak dinamakan ibadah. Kemudian itu yang kita sebut bahawa sampai tidak mencuaikan ibadah khusus. Baik, kita juga nak tengok, hadirin dirahmati Allah sekalian, dalam topik ini kita nak sebut dalam Islam, dalam sebut syariat, kita ada sumber hukum dalam Islam. Macam mana nak kaitkan ibadah ni, dan kerana ada sumber yang jadikan rujukan kepada para ulama, sehingga pada hari ini nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Pertama sekali, sumber hukum dalam Islam kita faham ialah Al-Quran. Al-Quran ni dia tak ada penafian dah. Dia mesti terima dengan 100% Al-Quran. Cuma dia ada penafsiran. Baik, pertama. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ni adalah apa yang terbit daripada Nabi daripada Quran, dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Yang As-Sunnah ni kita pun pernah bincang satu ketika
Sunnah ni pula ada 3, perkataan, perbuatan dan juga pengakuan. Qauliyah perkataan, fi'liyah perbuatan dan taqririyah pengakuan. Yang ini pun telah kita bincang dahulu. Kemudian kita ada sumber hukum dan juga ibadah. Kemudian iaitu al-ijma', kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam zaman tertentu. Kemudian ijma' yang ketiga adalah, saya tak nak panjangkan, adalah al-qiyas. Qiyas zahirkan persamaan suatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya. Jadi ini juga daripada para ulama. Kita ni orang Islam ni, kita adalah bertaklid kepada ulama dan mazhab yang kita anti sekarang. Jadi tak perlu kita fikir panjang. Dan ulama telah menggariskan apakah perbuatan-perbuatan kita yang dikategorikan sebagai ibadah, lawan pada ibadah bid'ah, dan melakukan perbuatan yang direka-reka tanpa ada nas, tanpa ada suruhan daripada agama. Jadi senang kat situ. InsyaAllah bahagian yang ketiga kita akan bincang lebih lanjut macam mana disebut pembahagian hukum dalam Islam. Dalam ibadah pun ada hukum dia. Kan kita tengok insya-Allah dalam pusingan yang ketiga. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama para pendengar kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibni Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi, dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku, dan Alhamdulillah masih bersama Fadil Ustaz Suhaim Abdul Aziz
Pengerusi Perkim Cawangan Datuk Rahmat masih membincangkan bersama Ustaz tentang konsep ibadah dalam Islam. Alhamdulillah kita terangkan tadi konsep ibadah khusus dan umum, dan insya-Allah untuk waktu ini kita nak masuk ke hukum dalam Islam. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Untuk pusingan yang ketiga ini, sidang pendengar yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian, kita mesti mengetahui bahawa ada dalam Islam ni ada hukum, pembahagian hukum dalam Islam. Nanti kita kategorikan sebagai ibadah, dia kait dengan ibadah lah. Mana ada benda yang mesti, ada yang mesti buat, ada yang benda tak boleh nak buat dan sebagainya. Baik, ada 5 hukum secara umum. Pertama sekali, hukumnya wajib. Wajib. Wajib ni apa? Iaitu suatu perintah yang mesti dilaksanakan, di mana orang yang mengerjakannya akan mendapat dosa. Secara umum saya tak nak detailkanlah sebab masa yang singkat lagi pun kepada saudara baru nanti kita akan detailkan lagi dalam mungkin siri-siri kuliah pengajian ilmu dalam kelas-kelas. Baik, dia ada 4 jenis kewajipan, iaitu kewajipan waktu. Dikaitkan dengan waktu, mesti dibuat pada waktu tersebut, macam solat lah pada waktunya. Kemudian kewajipan bagi orang yang melaksanakannya. Ketiga, kewajipan bagi ukuran kadar, maknanya berapa ketentuan dia dan kandungan kewajipan perintah ni. Dan secara umumnya yang memikul tanggungjawab ni kita ada 2 wajib. Satu wajib aini disebut fardu ain. Fardu ain ni mana semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Seperti solat fardu, puasa di bulan Ramadan, dia tak boleh nak wakilkan pada orang. Manakala fardu kifayah ni kalau satu orang buat, kita terlepas kewajipan kita. Contoh menguruskan jenazah, solat jenazah wajib, tapi bila dia dah jadi ada orang yang buat, pada kita lepas daripada kerja kita untuk melaksanakannya. Jadi maksudnya wajib ni benda yang tak boleh kita nak abaikan, tak boleh kita nak abaikan. Dan kita faham antaranya adalah dalam hukum Islam tu lah, perkara-perkara yang tidak ada lagi benda yang diwajibkan. Contohnya wajib bagi kita menutup aurat, itu wajib, tapi tak ada masuk hukum Islam, tapi wajib untuk kita buat. Tak ada lagi taat pada ibu bapa, wajib. Cuma dia bergantung pada taat yang macam mana. Baik. Kemudian hukum yang kedua, hukumnya namanya sunat. Sunat ni digalakkan ataupun dianjurkan. Orang yang melaksanakannya, bila dia buat dia dapat pahala. Kalau tinggalkan tak dapat dosa. Sebagai contohlah, dia ada sunat yang dituntut, sunat yang dituntut. Sunat yang sangat-sangat dituntut, maknanya solat sunat selepas solat fardu, kecuali subuh lah. Solat sunat sebelum subuh sebagai contoh. Kan kita sembahyang subuh buat fardu, sebelum subuh kita ada solat sunat yang sangat dituntut. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak tinggal, tak jadi masalah, tak dosa. Contoh yang ada sunat muakkad yang sangat dituntut, digalakkan, dianjurkan, iaitu solat qiyamul lail, solat tengah malam. Bagi Nabi Muhammad SAW dia satu yang wajib. Itu dia untuk Nabi. Untuk kita jadi sunat yang sangat dituntut. Tapi kalau nak tinggal tak sembahyang malam, tak ada masalah. Yang penting sembahyang fardu. Nabi juga menuntut, menggalakkan, menganjurkan solat witir. Nabi buat untuk kita, dia jadi sunat yang sangat dianjurkan. Baik. Ada juga sunat yang bukan ghairul muakkad, yang bukan yang dituntut, tapi dia Nabi buat. Mana Nabi tidaklah bersungguh-sungguh nak suruh kita buat. Contoh solat 4 rakaat sebelum zuhur dan juga sebelum asar. Baik. Kemudian makruh, hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah makruh. Makruh artinya benda yang dibenci. Dia tak jatuh kategori haram, tetapi jatuh perkara yang makruh, makna yang tidak digalakkan ataupun yang dibenci. Baik, definisi dia makruh ialah larangan terhadap suatu perbuatan, tapi tidaklah sampai jelas ataupun keras sampai tahap haram. Cuma makruh ni bila kita buat, dia akan boleh tergelincir kepada perkara yang haram. Orang makruh ni tadi kalau sunat kita buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Makruh ni pula orang yang tinggalkan perbuatan tersebut dia dapat pahala. Kalau buat dia tak dapat dosa, cuma kalau dia boleh ke arah menyebabkan kita jadi dosa. Kalau ni lah, kalau tak kena gaya kan. Jadi orang yang ataupun kita sebut gini, tinggal tu dia tak dapat apa, dapat pahala dan melakukannya tidak mendapat dosa.
itu senanglah, paling mudah kita nak faham. Baik, ada dua jenis makruh ni, tahrim dan juga tanzih. Tahrim ni adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya memakai perhiasan emas bagi lelaki-lelaki, tapi setengahnya mengatakan itu adalah haram. Macam kita lah hari ini ada yang menghukumkan makruh, ada yang menghukum haram. Jadi kalau yang menghukumkan makruh tu kena elakkanlah daripada perbuatan tersebut. Makruh tanzih ni adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk tinggalkannya, tapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya disebut dalam syariat ni, dalam kitab-kitab dalam makan daging kuda sewaktu ketika perang, untuk tinggalkan, tapi tak adalah kata sampai jelas suruh tinggalkan. Jadi makruh ni sebaik-baiknya adalah perkara yang dibenci, larangan terhadap buatan, dan tinggal perbuatan tersebut dapat pahala. Buat dia tidak mendapat apa-apa dosa. Baik. Manakala hukum yang keempat adalah mubah. Mubah ni ataupun harus. Harus ni dia tak ada hukum yang sesuai pilihan. Dalam Islam ni kan dia luas kan. Jadi ada satu hukum yang kata mubah, harus. Harus ni maknanya memberikan pilihan pada seseorang untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Tak ada masalah apa-apa pun. Bila dikerjakan, orang tersebut tak diberikan pahala, ditinggalkan pun tidak mendapat dosa-dosa. Jadi ada 3 ulama usul fiqh membagikan 3 jenis. Antaranya ialah pertama tidak mengandungi perkara yang bahaya, mudarat, apabila dilakukan ataupun tidak. Jadi haruslah minum, makan, pakaian, selagi mana tak memudaratkan, pakaian tidak membuka aurat, maka pakailah apa saja. Makan, bagaimana tak makan makan yang haram, silakan makan. Minum, selagi mana tak minum yang haram, silakan minum. Yang kedua, tidak ada mudarat bila dilakukan, sementara perbuatan itu pada dasarnya diharamkan. Macam contoh, ketika mana darurat, ada orang makan daging khizir, asalnya haram, tapi bila dalam keadaan kalau tak makan menyebabkan mati, maka ketika itu diharuskan untuk makan. Baik, kemudian satu yang dasarnya bersifat mudarat tapi Allah maafkan pelaku. Contoh, buat benda yang sebelum Islam ni dia buat satu benda, dia minum arak, dia main judi, berzina sebelum dia masuk Islam. Dan bila masuk Islam tu Allah maafkanlah perbuatan yang lepas. Syaratnya dia tidak mengulanglah perbuatan tersebut. Baik. Kemudian kita nak tengok yang terakhir adalah haram hukumnya. Hukum yang kelima adalah hukumnya haram. Ialah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya daripada kita melakukan. Jadi kita ada 5 hukum. Wajib artinya kita kena buat. Wajib, sunat digalakkan buat, tapi tinggal tak dapat dosa. Kemudian makruh digalakkan, tinggal dapat pahala, buat tidak dapat dosa. Yang keempat, mubah ataupun harus. Harus ni tidak ada apa-apa hukum yang jelas. Boleh jadi jatuh pada sunat dan sebagainya. Yang kelima, haram. Haram ni confirm, dia tak boleh nak buat. Haram hukumnya, maknanya tak boleh nak buat lah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapat dosa, dan orang yang tinggal dapat dosa, dapat pahala. Orang yang buat perbuatan yang haram, dia dapat dosa. Yang tinggalkan, dia dapat pahala. Ada 2 jenis. Jumhur ulama mengatakan haram ini iaitu pertama, suatu yang diharamkan oleh syariat kerana kandungannya. Contohnya makan bangkai, minum khamar, minum arak dan berzina. Mana perkara itu tak boleh buat. Kemudian suatu yang dilarang bukan kandungannya tapi faktor luar. Contohnya riba dan sebagainya, sebab kesan daripada perbuatan tersebut. Jadi saudara-saudara kita dalam Islam kena faham sumber hukum itu ada 5 perkara, dan inilah yang menyebabkan ibadah kita ni terletak di mana. Sebab ada kadang-kadang satu perbuatan tu dia ada 5 hukum. Contoh kahwin kan, ada 5 hukum juga. Asalnya sunat, ada yang jatuhnya wajib. Yang itu kita bincang, tak boleh nak bincang sekarang, kita akan bincang dalam kelas-kelas pengajian kita yang lain daripada ini. Jadi saya rasa itulah saya ringkas yang saya boleh huraikan tentang konsep ibadah dan Islam, yang mudah-mudahan kita faham bahawa ibadah dan Islam ini terlalu luas, tetapi dia ada susur galurnya, dia ada orbitnya, dia ada dia ada dalam rangka pelaksanaannya, tak boleh keluar daripada itu. Saya rasa sekadar itulah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan
banyak yang Ustaz bawa untuk petang ini, tapi perlu juga untuk kita belajar lebih mendalam lagi, insya-Allah, khususnya bukan untuk mualaf saja, untuk kita pun sendiri kena juga belajar lebih mendalam. Itu sesimpel yang Ustaz boleh bawa untuk petang ini. Selanjutnya insya-Allah kita akan bawa kepada anda yang lebih lanjut, insya-Allah, semampu yang kita mungkin. Tapi untuk anda juga mesti untuk belajar lebih lanjut, insya-Allah. Dan untuk bersama Ustaz untuk waktu ini, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Ustaz. Silakan. Baik, secara kesimpulan penutupnya, saya nak pesan pada diri saya dan semua saudara baru umat Islam sebagainya, bahawa fahami konsep ibadat dalam Islam dengan menyeluruh. Sebab kalau kita gagal memahami ibadah ini, menyebabkan takrif kita terhadap ibadah pun kita akan jadi menyeleweng ataupun tersilap. Jadi kena faham bahawa Islam itu luas, ataupun ibadah itu luas, dan sebab ada tanggapan negatif Islam ni ataupun ibadah ni hanya pada tempat tertentu, ataupun ibadah tertentu, ritual tertentu, solat, puasa dan sebagainya. Manakala urusan pentadbiran, urusan pendidikan dan sebagainya, dia tak nampak itu juga termasuk dalam Islam. Jadi kena faham betul-betul bahawa ini juga adalah ruang lingkup ibadah yang perlu kita fahami dan kita ceburi oleh umat Islam, supaya apa yang kita buat ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Suhaimi Abdul Aziz untuk pertemuan untuk petang ini, Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Tertekan, bertenang dan ikuti 5 langkah ini. Sentiasa kekal berhubungan bagi mengeratkan rangkaian sosial yang sihat. Luangkan masa untuk kekal berhubungan dengan keluarga, sahabat, rakan kerja, jiran dan kenalan. Sentiasa aktif melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan. Bersyukur nikmat kehidupan, mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati, serta tonjolkan bakat anda. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan kepada orang lain. Nescaya kita turut bahagia bila menggembirakan orang lain. Semoga kita kekal sihat, berfikiran positif dan dapat melalui ujian dan menguruskan tekanan dengan baik. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi